teringatkan zaman kanak-kanak, semua pasti terusik. Ada yang manis dan ada yang pahit. Aku dilahirkan di Kelang, Selangor dan kemudian membesar di Shah Alam. 7 tahun di Shah Alam, kami sekeluarga berpindah semula ke Kelang. Antara kami 4 beradik, akulah yang paling rapat dengan ibu. Aku anak ketiga dan jarak usia aku dengan adik lelaki bongsu ialah 6 tahun. Mak dan abah memanggil aku anak warung. Sebabnya, ketika aku berusia 4 tahun, mak dan abah sedang rancak berniaga. Macam-macam perniagaan mereka kerjakan. Berbagai-bagai warung mereka buka, menjual berbagai makanan. Sewaktu kecil, kami semua tidak merasakan susah. Sebabnya, mak dan abah berusaha gigih untuk membangun keluarga. Yang aku ingat, mereka selalu letirkan 2 kakakku supaya rajin-rajin belajar. Walaupun terkadang pulang lewat malam, mereka akan mengejutkan kakak-kakakku untuk memeriksa kerja rumah mereka. Setiap kali berpeluang berkumpul bersama-sama, mak dan abah pasti mengingatkan kami semua bahawa mereka berdua bukan orang pandai-pandai. Jadi, kenalah berusaha 3 kali ganda untuk menyara keluarga. Ketika aku berusia 4 tahun, mak dan abah mula rancak berniaga. Oleh kerana aku masih belum bersekolah, aku mengikut mereka ke mana saja mereka pergi. Pagi-pagi, dengan baju tidur dan bantal busuk, aku sudah diusung ke dalam kereta untuk ke pasar bersama mak. Sampai di pasar, aku diletakkan di gerai menjual buah-buahan yang dimiliki oleh pakcikku. Pekerja-pekerjanya akan menjaga aku sementara mak sibuk membeli barangan keperluan warung-warung mereka. Kedua-dua kakakku ditinggalkan di rumah. Seorang menjaga adikku dan seorang lagi akan ke sekolah sesi pagi. Jarak antara sekolah dan rumah tidaklah jauh. Mereka berjalan kaki setiap hari. Adikku akan dibawa bersama ke sekolah dan apabila sesi pagi selesai, kakak sulungku akan membawanya pulang bersama-sama.
kenapa Mak dan Abah tak tinggalkan aku di rumah saja? Sebabnya, aku akan mengamuk setiap kali bangun tidur. Bila tengok Mak dan Abah tak ada, aku akan meraung-raung sekuat hati tak henti-henti. Kedua-dua kakakku memang tak dapat mengawal aku yang puas ni. Ada kalanya, habis barang-barang di rumah aku sepahkan sebab mengamuk. Sejak hari itu, aku dibawa Mak dan Abah ke mana saja mereka pergi, hinggalah masuk sekolah darjah 1. Dunia kan tersenyum bahagia.
warung tempat mak dan abah berniaga, ada juga beberapa orang kanak-kanak yang menjadi teman sepermainanku. Bila penat bermain, makan dan minum tersedia untuk kami. Ada kalanya, aku makan di warung sebelah dan mak akan meletiriku. Bila dah terbiasa dan mula mesra dengan jiran-jiran warung, akhirnya semua itu tak jadi masalah. Mereka saling membantu menjaga anak-anak bila mak dan abah pergi melawat gerai-gerai mereka yang lain. Aku masih ingat lagi, bila mengantuk, aku akan masuk bawah gerobok untuk tidur. Bila mak nampak, esoknya dia bawa tilam kecil dan bantal untuk aku. Pernah satu hari mak dan abah terlupa aku ada di dalam dan mengunci gerobok dan pulang ke rumah. Nasib baik makcik sebelah dengar aku melalak dalam gerobok dan memberitahu mak dan abah. Kami anak-anak warung ada kalanya buat perkara yang bukan-bukan yang membuatkan mak dan ayah kami berang. Pernah suatu hari kami bermain-main di tepi longkang selepas hujan. Sedang asyik leka menghanyutkan daun-daun yang kami panggil sampan, aku tergelincir. Oleh kerana air longkang agak deras, aku dihanyutkan dari longkang kecil ke longkang yang lebih besar. Nasib baik ada orang ramai yang menyelamatkan aku. Ketika aku berjaya diselamatkan, aku berada beberapa meter saja dari longkang yang paling besar di kawasan itu. Sebenarnya aku tak ingat pun kejadian tu. Tapi bila mak dan abah bercerita setiap kali kami berkumpul, kisah itu melekat dalam kenanganku. Itulah nakal-nakalnya aku sebagai anak yang membesar di persekitaran yang lain daripada yang lain. Bukan di rumah, tapi di warung-warung tempat mak dan abah berniaga. Bila besar, aku rajin membantu mak dan abah. Tapi mereka tetap memastikan segala urusan sekolah selesai terlebih dahulu. Alhamdulillah, berkat usaha mak dan abah, kami adik-beradik berjaya dalam pelajaran. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi kan? Aku kini mengusahakan restoran sendiri setelah bertahun-tahun belajar dan bekerja dalam bidang penyediaan makanan. Mak dan abah bangga, anak warung kini dah berjaya. Kenanglah segala jasa ibu dan ayah membesarkan dikau sehinggalah dewasa, dibelai, dimanja, kau saja harapannya. Untukmu di dunia cahaya mata mereka kau solat. Janganlah kau lupa segala pesanannya, pedoman untukmu bila di hari muka. Usahlah kau mungkin segala kata mereka, kelak kau sempurna bahagia di akhirnya. Betapa resahnya menunggu kelahiranmu dulu dalam kandungan ibu ayah.
Setelah Supit mengkuang bertali rotan, aku mengikuti Tok Wan menyusuri batas-batas bendang di hadapan rumah. Sesekali Tok Wan berpaling ke belakang memandangku. Di tangannya berpegang sebuah serkap ikan yang dibuat daripada belahan buluh beting yang diraut dan dijalinkan dengan rotan. Nampak begitu kemas dan menarik. Di kiri kananku, anak-anak katak melalang dan ikan melompat keluar dari tepi batas kerana terganggu dengan derapan kaki kami. Sesekali bau timbunan jerami yang telah mereput itu menusuk ke hidungku. Hari itu di bawah pokok putat di pinggir sawah menjadi teduhanku sementara Tok Wan pula sedang menyerkap di salah satu petak kecil di bendang. Aku yang sedang mengupas seruas tebu untuk dimakan itu tersentak mendengar suara Tok Wan memanggilku. "Man, dah dapat ikan aruan besar ni!" Sambil melemparkan ikan itu ke darat tempat aku berteduh. Apalagi, aku pun menerkamlah ke arah jatuhnya ikan itu. Bila saja aku dapat menangkap ikan tersebut, aku terus terjaga. Rupa-rupanya, aku bermimpi. Kupandang ke dinding, jam menunjukkan pukul 2.30 pagi. Dalam terjaga, aku terpinga-pinga. Entah mengapa cerita lama di zaman kanak-kanak dulu menjelma lagi di dalam mimpiku setelah berpuluh-puluh tahun berkubur di telan waktu. Tok Wan telah dijemput pulang 43 tahun yang lalu ketika usiaku 13 tahun, diikuti oleh nenek 6 tahun kemudiannya. Kini, aku pun telah menjadi Tok Wan kepada 4 orang cucu. Setelah terjaga, aku tidak dapat lagi memejamkan mata. Satu demi satu nostalgia ketika aku bersama datuk dan nenek dulu kembali bermain di ingatan membuatkan aku menjadi sebab hiba dan resah dalam kedinginan pagi. Berdendang di senja sunyi, hidup sebatang kara, merintih di awan merah. Ku dendangkan ini lagu dengan irama mengenang ayah dan ibu yang jauh tinggalkan aku. Angin, dengarlah rintihanku, sampaikan pada ayah dan ibu hidupku kini bertani di lembah sawanan sunyi. Rumpun padiku indah menghibur hatiku yang gundah, bergoyang menari-nari, menghibur di kala sunyi. Angin, dengarlah rintihanku, sampaikan pada ayah dan ibu hidupku kini bertani di lembah sawanan sunyi. Rumpun padiku indah menghibur hatiku yang gundah, bergoyang menari-nari, penghibur di kala sunyi.
Walaupun aku mempunyai ayah dan ibu, 3/4 masa kehidupanku adalah bersama datuk dan nenek. Aku adalah cucu yang paling akrab dengan mereka sehingga kan aku faham benar rutin harian hidup mereka. Seawal sebelum subuh, Tok Wan dan nenek telah bangun. Selesai saja sembahyang subuh, nenek akan menyediakan sarapan pagi. Tahu sajalah, orang kampung dulu-dulu sarapan pagi taklah semewah sekarang. Cuma nasi goreng yang ditumis bawang saja. Cucur pisang atau ubi ataupun pisang yang direbus atau dibakar di atas dapur kayu. Kalau ada yang dibeli di kedai, hanyalah biskut saja. Kalau musim bersawah pula, selalu masak pulut berlaukkan ikan kering. Selesai saja bersarapan dalam keadaan pagi yang masih diselubungi kabus, Tok Wan akan mengajak aku memungut ikan dari sad ataupun setengah tempat dikenali dengan nama tuar yang dipasang di gelong-gelong air di batas sawah. Sad atau tuar ini dipasang sebelum menjelang senja hari sebelumnya. Ikan-ikan yang diperolehi itu jika masih hidup akan disimpan dalam kurungan, iaitu sebuah tempayan besar yang tingginya separas pinggang orang dewasa. Selalunya diletakkan di halaman rumah, manakala ikan-ikan yang mati terus disiang untuk dijemur dan dijadikan ikan kering. Ada juga yang digaramkan untuk dijadikan pekasam. Dulu di kampungku susah untuk dapatkan ikan basah dari laut. Yang dijual di kedai runcit kampung hanyalah ikan kering saja. Kalau hendakkan ikan basah, kenalah keluar ke pekan kecil yang jauhnya 3 batu dari kampungku. Pasar sehari pun jauh, 8 batu jaraknya. Pengangkutan yang ada hanyalah kereta sapu dan bas 2 atau 3 jam sekali. Seingat-ingat aku, Tok Wan dan nenek tidak pernah menoreh. Kebun getah mereka diambil upah toreh oleh orang kampung. Tok Wan dan nenek hanya mengerjakan kebun semula getah. Di tengah-tengah lorong anak getah itu akan ditanam dengan berbagai jenis tanaman jangka pendek, termasuklah pisang, berjenis-jenis ubi, jagung dan berbagai sayuran kampung. Aku sentiasa bersama mereka bila berkebun, terutamanya pada hari cuti hujung minggu. Lebih-lebih lagi ketika cuti penggal persekolahan. Bukan saja aku memperolehi teknik-teknik penanaman, malah Tok Wan selalu mengajar aku berbagai teknik menjerat burung kerana di kebun semula getah menjadi habitat banyak jenis burung. Masih aku ingat, buat pertama kali, Tok Wan mengajar aku membuat serkap kecil untuk menjebak puyuh yang dibuat dari belahan buluh, kemudian dijalinkan dengan akar yang dipanggil akar mata ikan. Umpannya senang aja, cengkerik yang dikorek dari lubangnya ataupun belalang yang dikenali dengan nama belalang puyuh. Burung-burung yang datang memakan buah-buahan atas pokok yang tinggi pula dijerat dengan menggunakan lidi getah. Paling menyeronokkan bila menjerat burung yang datang memakan cabai. Tok Wan mengajar aku menjerat dengan menggunakan jerat benang yang diletakkan di atas kayu yang dijadikan hinggapan burung di atas pokok cabai. Kebiasaannya dalam sehari tidak melebihi 10 ekor dan akan menjadi milikku. Bila banyak ekor burung diperolehi, selalunya nenek akan gulaikan bersama pucuk cabai atau jantung pisang. Sedapnya tidak terkata bila menggunakan rempah yang digiling sendiri. Hijauan sawah terbentang, tenangnya sungai mengalir, perahu nelayan ke hilir, pepohon melambai-lambai, beburung terbang berkicau riang. Di sini kasih tertumpah, indahnya bumi bertuah. Ibunda di rumah menanti,
sepian tak ku hiraukan. Sungguh pun kotamu indah, di desa kasihku tertumpah. Pulanglah bila bercuti, ketenangan desaku menanti. Saksikanlah subur ladangku yang setia menungguku. Malangnya di sana sini hanya ayah tua yang bekerja. Ibunda di rumah menanti anak muda ke kota. Hibahnya rasa di hati, teman dan rakanku menghilang diri. Kekasih pun turut tergoda, tinggalkanku di desa. Walaupun hidup sendiri, kesepian tak ku hiraukan. Sungguh pun kotamu indah, di desa kasihku tertumpah. Pulanglah bila bercuti, ketenangan desaku menanti. Saksikanlah subur ladangku yang setia menungguku. Selalunya bila aku menolong Tok Wan ataupun Nenek bekerja, mereka sentiasa memberikan imbuhan kepadaku. Terutamanya bila Tok Wan mendapat wang hasil jualan getahnya. Aku akan dibawa dengan basikal tua ke pekan kecil yang jauhnya 3 batu dari kampungku. Selalunya dia belikan aku pakaian dan makanan yang menjadi kegemaranku. Kerana inilah bila aku tahu ada kereta yang datang mengambil getah keping kering yang tersidai di bawah rumah tu, aku cukup gembira. Pagi esok mesti aku ke pekan. Bila dah beberapa hari berada di bulan Ramadan pula, Tok Wan akan belikan 1 tin besar minyak tanah untuk aku dan sepupu-sepupuku, juga kawan-kawan bermain pelita buluh yang dibuat untuk kami. Apalagi riuh rendahlah kami. Di beranda rumah, Tok Wan sentiasa tersenyum melihat telatah kami yang bermain di halaman. Di hujung kampung di pinggir bendang, Tok Wan dirikan sebuah dangau yang agak besar. Persekitarannya adalah rimbunan pohon rumbia. Sungguh damai dan tenang di sini dengan hembusan angin yang sentiasa datang. Di sinilah juga tempat Tok Wan menyemat atap rumbia dan mencungkil pinang yang telah dijemur untuk dijual. Kadang-kadang sambil membuat kerjanya, Tok Wan sentiasa bercerita kepada aku dan kawan-kawan kisah kehidupan silam, terutamanya di zaman penjajahan Jepun dan zaman komunis dulu. Aku dan kawan-kawan pula sentiasa terlena di sini bila dah penat bermain lastik, membuat gasing, senapang buluh dan sebagainya. Boleh dikatakan setiap petang, nenek juga mak saudaraku akan menjadikan kopi kampung yang ditumbuk sendiri serta kuih muih. Paling tidaknya cucur pisang yang dimakan di sini bersama dengan sanak saudara sambil bersantai pada petang hari. Ikatan persaudaraan begitu kukuh dengan kemesraan yang sentiasa terjalin. Alhamdulillah, aku rasa sungguh bertuah walaupun permulaan hidupku di zaman yang serba kekurangan. Hidup dalam persekitaran masyarakat yang tidak berpelajaran, tapi mereka mempunyai pemikiran yang tinggi, penuh dengan pengetahuan dan pengalaman. Benarlah apa yang selalu diperkatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik buat kita dan belum tentu kita berpengalaman walaupun berpelajaran. Aku memperolehi banyak pengetahuan dan pengalaman dalam meniti hari-hari yang kulalui bersama datuk dan nenek. Pengalaman dan pengetahuan itulah yang menjadi panduan hidupku melalui setiap hari mendatang. Al-Fatihah buat Tok Wan dan nenek, semoga aman dalam pengabadiannya.